أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Pada ibu bapa muslimin dan muslimah, pemuda dan pemudi yang sama-sama kita menikmati peringatan yang bersakut paut yang kita berada di bulan Syawal. Selepas pada kita beribadat di bulan Ramadan Al-Mubarak, maka kita sudah dapat tunai satu perintah Allah, kita beraya di hari Ahad menyambut Aidil Fitri dengan serenaknya, dengan berbagai-bagai minumi dan makanan, ziarah muzarahi ibu bapa dan keluarga dan guru-gurunya, dan di samping itu pula bersama-sama kita ambil peringatan yang kita berada di bulan Syawal ni. Satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan satu perintah Rasul mari kepada kita, iaitu suruh sambung kita puasa lagi. Kata Nabi-Nya, man shoma Ramadan, siapa dia sudah puasa dah bulan Ramadan sebulan, kita tahun ni cukup sebulan. Mana 30 hari kita puasa ni. Kerana kita tak dapat kelihatan anak bulan di mana-mana saja di negeri kita terpaksa raya satu Syawal, iaitu pada hari Aidil Fitri. Jadi kita puasa tahun ini cukup 30 hari. Nabi kata siapa-siapa dia puasa Ramadan sudah cukup dah, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diperikutkan ni daripada Syawal. Jadi kita buka puasa sehari hari raya hari Aidil Fitri itu, kita buka sehari tu. Lepas pada kita buka sehari tu dengan serenaknya kita ziarah muzarahi dengan makan berbagai-bagai makanan dan minum, maka perintah Nabi mari, perintah Allah mari suruh kita hubung puasa. Kata Nabi, siapa dia puasa Ramadan, dia perikutkan ni daripada Syawal, kana kasiyamid dahri, maka adalah pahala dia seumpama kita puasa setahun. Boleh pahala supaya kita puasa setahun. Kerana kita puasa Ramadan sebulan cukup tu, Allah beri pahala 10 bulan. Ni kebarahan Allah. Dengan limpah rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita puasa sebulan cukup 30 hari, maka Allah beri pahala 10 bulan. Kiralah kaum muslimin dan muslimat, kerajaan Allah SWT ni borong luah rahmat dia.
Kita kerja sebulan, Allah beri pahala 10 bulan. Tak ada kalau kita tengok kerajaan mana tamu muka bumi pun kita kerja sebulan, ya beri 10 bulan, tak ada. Berisak mana-mana pun tak ada. Tapi kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bawa, dengan rahmat, dengan kesian belah dia, kita puasa sebulan cukup Ramadan, Allah beri pahala 10 bulan. Faham lah ibu bapa. Kemudian setahun 12 bulan. Lepas tu Allah SWT suruh kita puasa pula ni hari. Nabi pun suruh kita puasa pula ni hari daripada Syawal. Maka kita puasa ni hari tu, Allah beri pahala 2 bulan. Kerja ni hari, beri gaji 2 bulan. Jadi manakala kita puasa bulan Ramadan cukup, mari diikut dengan Syawal ni hari, Nabi kata kana kasiyamid dahri. Adalah ia supaya dia puasa selama-lamanya. Itulah kau ibu dan bapa. Kemudian dengan rahmat dan kebahagiaan Allah SWT, dengan lipat berganda-ganda, kita puasa sebulan, Allah beri 10 bulan. Kita puasa ni hari, Allah beri 2 bulan pahala dia. Kemudian daripada itu pula, cara nak puasa tu ulama hurai pula. Imam Nawawi dia hurai, afdal sekali kita puasa Syawal ni. Daripada hadis ni, kita raya sehari hari Ahad tu, hari Senin mula puasa dah. Tu afdal. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Temu dengan raya pula. Jadi kita diperikut dengan Ramadan selalu, raya sehari Aidilfitri hari Ahad tu, lepas tu sambung puasa selalu. Itulah afdal. Kerana Nabi kata saat ini, man shama Ramadan thumma atbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa dia puasa Ramadan dengan cukup sepenuh dan diperikut ni daripada Syawal, adalah dia pahala supaya dia boleh puasa setahun. Puasa sebulan ni hari, Allah beri pahala setahun. Kerajaan mana lagu ni? Berisak mana gaji lagu ni? Tak ada tamu ke bumi ni. Allah dengan limpah kurnia dia, kita kerja ibadat dengan Allah sebulan ni hari, Allah buk gaji, Allah buka gaji kita, ialah setahun. Tapi gaji yang Allah beri ni kita tak nampak lagi di hari ni. Tak serupa bab pacarak tu kita nampak, kita masuk tu. Ni Allah beri pahala, kita tak nampak dengan mata kepala. Tapi bagi orang beriman, iman dia cerah, Allah beri nampak dengan mata hati. Quran ayat ada, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman ni, dia boleh percaya dengan benda-benda gaib. Ni benda gaib ni. Janji Allah kita puasa, kita kerja sebulan ni hari, Allah buka pahala dia, Allah beri gaji, Allah beri pengupah. Setahun. Kerja sebulan ni hari, Allah upah, Allah beri gaji, Allah beri pahala setahun. Ibu bapa muslimin, ibu fikir tengoklah kita kerja tahu muka bumi ni tak ada tokai buat lagu tu. Itu kan pihak yang molek.
Kepiak yang molek afdal kita raya sehari-hari Ahad tu puasa ni selalu dah. Kemudian nak puasa ni tu pula. Hak afdalnya balah tu lah hak nombor 2. Hak nombor 2 ni kelak. Hari ni puasa, esok 2 hari 3 hari tak puasa, puasa pula. Seli-seli puasa. Tapi cukup ni hari. Itu duk nombor 2 fadilat dia. Hak nombor 3 muslimat dia puasa 10 nak habis. Dekat nak habis pawan ni hari dia puasa di akhir. Boleh follow juga. Tu nombor 3. Nombor 1 raya sehari puasa selalu cukup ni hari. Nombor 2 seli-seli cukup ni hari. Nombor 3 ambil dia hakir nu cukup ni hari daripada Syawal. Nombor 4 duk dia tak puasa. Makan macam nombor 4. Tu kau ibu muslimi dan muslimah ulai kaji tengoklah. Mikir tengoklah kerajaan Allah ni. Kerajaan Allah ni adil, kerajaan Allah ni borah, kerajaan Allah ni luah rahmat dia. Hamba dia kerja sebulan ni hari, Allah buka buk gaji ke dia. Iaitulah boleh pahala setahun. Hari cocok hari dia mati lah. Hari dia mati tu tubik lah. Kalau bak dia molek ke. Habis itu. Kemudian nak puasa kalau hak ada qada. Dia mari pula bergaduh situ. Ada orang balik orang perempuan dia dalam bulan Ramadan dia uzur dia tak boleh semaya dia tak boleh puasa 45 ni hari. Dia mari boleh qada Ramadan di bulan Syawal ni. Kalau dia qada bulan Ramadan dia di masa ni hari lepas Ramadan ni, maka dia boleh fadilat sunat Syawal. Dia boleh fadilat. Dia qada Ramadan, maka dia boleh fadilat sunat Syawal gati. Kerana dia buat di masa dia panggil. Tu orang ada qada dengan secepat mungkin. Lepas tu kalaulah nak qada ganti nak sakut dengan sunat, ada juga setengah-setengah fuqaha dia jauh. Aku qada bulan Ramadan serta aku serta aku hubung aku saja aku sunat Syawal. Aku qada Ramadan serta sunat Syawal. Boleh juga rekal itu. Tapi afdalnya qada wi habis. Qada wi habis dulu ni hari tu. Kalau dia mari hari seminggu ke 7 hari tu, patut puasa sunat Syawal suku. Qada suku, sunat Syawal suku, itulah afdalnya. Tapi boleh berlaku asal kuat je. Mana kalau kita sudah kita puasa dah, cukup ni hari dah sampai hari Ahad ni. Hari ni hari Jumaat ni malam Sabtu ni. Esok hari Sabtu, lusa hari Ahad, kita bertemu pula raya ni. Raya ni tak ada sabit dalam hadis weh. Kerana hak sabit dalam hadis, hak dalam Islamnya dua raya, Aidil Fitri, Aidil Adha. Kali itu raya ni hak puak-puak kita pakak letak hawa puasa lebih kurang tu cukup ni hari pakak buat makan pula, pakak buat tupak pula, pakak buat laksa pula. Baca doa. Orang tua kita panggil raya ni.
Pang salah ke dak? Tak salah kalau kita tahu. Jangan kita i'tikad kata ni raya hak sabit dalam Ramadan. Hanya hak buat kita pakak waktu pak, pakak wak makan ni nasi dagang tu. Nya panggil orang kita Melayu raya ni. So jadi masalah sangatlah. Tu raya ni. Kemudian manakala kita kena ingat tabiat kita Melayu kita ni, adat rasmi Melayu kita 2, 3, 4 wilayah ni bersabit dengan makan ni hari raya ni panggil boh makan ni, boh minum mi yang diajar oleh tok-tok nenek kita ni. Kamu dia salah ke? Tak salah. Tapi yang kita kena belajarnya, kita kena buat perubahan sikit demi sikit, sikit demi sikit. Umpamanya hari raya ni roliknya satu kampung demi satu kampung, satu cawak demi satu cawak, satu mukim demi satu mukim, dia awak adat rasmi dia, masa dia luar, dia buat ziarah kubur. Padahal ziarah kubur ni boleh 24 jam. Tapi kerana masa tu luar dah, dia berhak di raya Aidilfitri tu, maka dia ada peluang di raya ni betul pula satu amalan ziarah kubur. Ziarah kubur ni sunnah. Kerana ziarah kubur ni satu perkara yang sunnah, ia ada pada beberapa manfaat bagi orang ziarah. Bagi kita orang hidup ni ada manfaat, dan dimakia juga bagi orang mati yang kita di ziarah itu pun ada manfaat juga. Sama-sama ada manfaat. Kerana di dalam perintah Allah, dalam sunnah Nabi ni, semua jadi manfaat kepada hamba-Nya, kepada manusianya. Balik orang ziarah tu ada pahala, jadi manfaat. Balik orang hak mati dalam kubur ni pun boleh manfaat juga dengan orang hidup ziarah tu. Tapi cara ziarah tu lah, kita kena pakak belajar, kita kena pakak buat perubahan sikit demi sikit kepada arah yang molek, kepada arah yang betul, kepada arah yang kena. Maka kita mari tengok dalam satu hadis ni. Muslimin dan muslimat, kau ibu dan kau bapa yang kita nak buat amal cara ziarah kubur ni, cuba kita ambil perhatian sikit, buat perubahan gini. Jadi Nabi kata ziarah kubur ni ialah satu perkara yang disuruh di dalam agama. Masuk daripada perkara yang sunnah dan sunnah ziarah kubur ni. Kaitu gaponya hikmat disuruh ziarah kubur ni? Ada 3 perkara yang kita mengaji dalam hadis. Daripada asbab Nabi suruh hamba-hamba dia ziarah kubur ni, ada 3 tujuan, ada 3 maksud. Mana? Kita ambil kesimpulan dengan mudah-mudah. Yang pertama Nabi kata, fazuruha, muziarahnya kubur, fa innaha tuzahidu fid dunya. Itu yang pertama. Muziarahlah kubur, hai umatku. Dengan sebab ziarah kubur ni, mu akan jadi tupu dengan dunia. Mu tak jadi loba dengan dunia. Mu tak jadi tamak dengan dunia. Mu tak berubuk ke dunia. Sebab kerana kita ingat ke mati. Tu. Jadi zahid pada dunia apa? Hati kita tak kasih ke dunia, hati kita tak lekat ke dunia, hati kita tak loba ke dunia.
Kita cari boleh kita makan pakai cukup, kenakan kita cukup, rumah tangga kita cukup, jangan kita lobo. Itu sebab yang pertama Nabi suruh kita ziarah kubur, fa innaha tuzahidu fid dunya. Satu. Yang kedua, Nabi suruh kita ziarah kubur, fazuruha, muziarahnya kubur ni. Fa innaha muziarah kubur ni tuzakkira lil maut, sebab bagimu ingat mati. Orang yang muda pada aku mati dah. Orang yang haluh pada aku mati dah. Orang yang dok sehat-sehat pun ada mati. Orang yang melia ada mati. Dok dalam kubur ni ada bermacam-macam weh. Budak pun ada mati. Orang tua pun ada mati. Hak melia pun mati. Hak hina pun mati. Tok ime pun ada mati. Tok rotik pun ada mati. Tok cikgu pun ada mati. Ziarah kubur ni nak mari kesedaran dalam hati kita, nak mengingatkan kemati. Nak manusia ni ingat kemati. Allah perintah kita ziarah kubur supaya hamba Allah ni ingat kemati. Nabi perintah suruh kita ziarah kubur sebab nak ingat kemati. Tu tujuan yang kedua daripada Nabi suruh kita ziarah kubur. Tujuan yang ketiga, Nabi suruh kita ziarah kubur, fazuruha. Sebab apa ziarah kuburnya? Tuzakirul akhirah, nawi hati kita ingat ke akhirat. Muda dunia suruh maju ni, rumahmu molek tak apa, keretamu molek tak ada apa, kainmu molek tak ada apa, jadi tu jadi ni tak apa, makan ni sedap tak apa, duit banyak tak apa, tapi mung senantiasa kena ingat ke akhirat. Kerana dunia samutara saja. Dunia samutara, akhirat kekal abadi. Tu sebab ziarah kubur. Jadi kalau kita tengok dalam hadis, sebab-sebab daripada Nabi suruh kita ziarah kubur ni, kerana ziarah kubur ni satu jenis amalan ibadat, dan ziarah kubur ni satu amalan yang soleh, dan hikmat disuruh ziarah kubur tu ada 3 perkara kita ngaji hadis. Satu, nawi hati tu tupu dengan dunia, tak lobo sangat, tak tomok sangat. Yang kedua, nawi hati ingat ke akhirat. Akhirat ni kekal, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat khairun comel wa abqa, kekal. Nikmat berbagai-bagai. Kalau itu ziarah kubur ni hikmat, nak ingat ke akhirat. Kedua, yang tiga ziarah kubur ni nak ingat ke mati. Jangan ingat nak hidup sajalah. Kena ingat ke mati kata. Hari-hari kena kecek mati kata. Ni enggak pagi-pagi sampai gelap kecek nak hidup macam. Cari cara nak hidup, tak ingat ke mati, itu satu kesalahan. Kerana orang terlupa ke mati ni sesak yang nyata. Kerana sunnah Nabi ingat pada mati semua-semua. Kalau itu ziarah kubur ni, satu, nawi hati kita tupu dengan dunia, tu hikmat disuruh ziarah kubur. Yang kedua, nawi hati kita ingat ke akhirat. Yang ketiga, nawi hati kita ingat ke mati. Kemudian manakala ada hikmat, ada 3 benda tu kita mengaji dalam hadis Nabi, dan mungkin tengok sendiri dalam hadis. Kemudian rupa cara adat-adat yang kita nak ziarah kubur tu kena belajar pula. Satu, yang comel adat kita ziarah kubur itu, jangan kita tomok sangat kepada makan minum muslimin dan muslimat. Kalau kita tomok pada makan minum,
maka ziarah kubur kita tu manakala ada makan ada minum kena kelibat dengan orang perempuan. Tu. Manakala kelibat dengan orang perempuan, kalau kita tak jaga molek, hidup bercampur aduk di kubur. Laki-laki dengan perempuan hidup bercampur gaul di kubur. Orang perempuan lebih-lebih lagi orang perempuan di zaman sekarang pakaian dia tidak sah dengan agama. Hidup pakai spek, pergi kubur, hidup pakai ketak, pergi kubur, hidup buka urat kat kubur, pergi bercampur dengan laki-laki. Jadi benda saat ni mari kedap. Cuba ibu bapa muslimin dan muslimah fikirlah jenis ni supaya kita boleh buat perubah kepada molek dan terlebih molek, kepada kena dan terlebih kena. Jangan kita nak ziarah macam cara tu kita tak ada buat perubahan. Kalau kita buat kajian lagi, bab kita makan di hari raya ni, kau ibu dan kau bapa muslimin dan muslimah, kita di malam raya tu kalau tok lebah hok pandai dakwah penuh dah perut. Dia panggil boh makan ni, lepas makan, lepas doa. Pas pagi raya tu pula, tak ada subuh makan pula, lepas doa. Lepas tu pergi pakat makan di kubur pula. Jadi makan semua. Jadi lakah Quran, kulu Tuhan kata makan, wasrabu minum wala tusrifu jangan lajak. Pang tak lajak geno. Pagi tu tak ada siapa pukul 10. Makan 2-3 kali dah. Sedekah Nabi Aisyah kata dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Nabi tak biasa kenyit 3 hari berturut-turut. Ni contoh Nabi. Nabi tak biasa kenyit 3 hari berturut-turut. Goleknya Nabi lapar sehari, kenyir sehari, lapar 3 hari, kenyir sekali, lapar 2 hari, kenyir sehari. Maknanya kelebihan lapar ada dalam hadis, tapi kelebihan kenyir tak ada. Kali itu kaum muslimin dan muslimat, kepada imam dan khatib bila, kepada ketua-ketua kampung, cuba insah kata ziarah kubur ni nak wis sepenuh ziarah kubur ni. Kalau nak wis sepenuh ziarah kubur ni, saya suruhnya berhak makan di kubur tu. Cuba kita kelip jamu di rumah masing-masing tu ada fadilat weh. Kalau kita berjamu di rumah masing-masing tu ada fadilah, rahmat ada dalam rumah kita. Orang laki-laki tanya Rasulullah, ayu salat khairun ya Rasulullah, yang mana mula Islam tu timu ta'a, wi makan ni kat orang. Kalau kita wi makan di rumah, kalau kita wi makan di masjid, kalau kita wi makan di madrasah, kita mudah jaga. Laki-laki dengan perempuan tu kita mudah jaga, tak jadi bergelewak sangat, tak jadi bercampur gaul. Kalau kita pergi di kubur masing-masing tak ada hijab, tak ada dinding, maka di situlah Timur tengok Saleh tengok Jenak tengok Yusuf. Di situ dia panggil tubik pula satu masa Allah. Ziarah kubur ni sunat. Kalau kita pergi bercampur gaul laki-laki perempuan yang tidak kena dengan syarak, haram. Itu sunat dengan haram ni, kena meneh hak haram punah hak sunat. Kalau itu nak imam-imam khatib bila, ketua-ketua kampung, cuba kita buat perubahan lah. Di dalam ziarah kubur kita ni, ya semoleknya kita pergi kaum laki-laki kepada kubur tua molek.
Dengan tidak ada makan ni di kubur, kalau kita sudah kenyang di malam tu dah. Kalau kita sudah kenyang di pagi tu dah. Jangan kita tomok sangat ke makan, jangan sangat kita tomok kepada minum. Kalau Tuhan wi isyarat dah kulu makan wasrabu minum wala tusrifu, jangan lajak. Dan sahabat-sahabat Nabi dia makan 2 kali sehari. Setengah-setengah sahabat dia makan sehari sekali. Setengah-setengah sahabat dia makan 2 kali sehari. Kalau kita ni di hari raya tu hak tomok hak laba kat malam tu makan gidah, lepas makan pagi tu lepas makan tak puas makan pergi makan pula dah di kubur. Cuba agak ibu bapa muslimat fikir perut mana gitu lalu tu. Nabi kata, aku takut atas umat aku ni besarkan perut. Satu hadis Nabi kata, setakut-takut aku di akhir zaman di atas umat aku besar perut. Mana kinayah pada makan banyak. Kali itu, kalau kita nak bersih, nak comel, nak molek darah kubur kita berehat makan ni di kubur tu, berehat dulu. Makan ni di rumah masing-masing. Atau makan ni di musalla kita masing-masing. Atau makan ni di masjid kita masing-masing. Di kubur untuk kita nak pergi ziarah, nak panggil mari 3 sani. Nak kita ingat ke mati. Nak kita ingat ke akhirat. Nak kita hati tu pu dengan dunia. Tapi kalau kita ingat kiat dengan kafiat pakak ke berdegu laki-laki perempuan pakak ke dok berjamu pakak ngakan takut luput 3 saat ni. Doa kita pun emidu rabbana mata dak ita kepada timur. Atau kata ini rabbana dak ita kepada bidah. Bila Tuhan nak terimanya? Sebab itulah bagi orang tino tidak digalakkan ziarah kubur. Kerana Nabi bagi hadis fazuruha wa dome jamak tu isyarat pada orang laki-laki. Ada pun orang perempuan ada banyak bahas. Ada kalau orang perempuan ziarah kubur tu haram kalau ada fitnah. Kalau tidak ada petenah perempuan pergi ziarah kubur, hukumnya makruh. Tak lepas tu orang perempuan muslimat kalau dia ziarah kubur, kalau ada fitnah, kita buka orang dengan laki-laki, kita bergaul gelomo, pakaian tidak sah dalam Islam, maka buat bagi fitnah bagi orang tengok dia, tu haram. Kalau dia pakai cukup, pakai hijab cukup, dengan tidak ada fitnah dia tubik, hukumnya makruh. Hak jamil ya ada rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Orang perempuan semua banyaklah duduk dalam rumahmu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabarruk sebagaimana tabarruk orang jahiliyah yang dulu. Mana kebajikan yang banyak bagi orang perempuan ialah duduk dalam rumah mereka. Kerana selamat daripada haram dan selamat daripada makruh. Dia tubik luar pada rumah, orang perempuan dia ada 2 hukum. Kalau bertenah pada orang laki-laki, maka haram. Kalau tidak jadi bertenah, maka makruh. Kalau itu kaum muslimin dan muslimah, cubalah kita pakak belajar ilmu. Cubalah kita pakak buat kajian, kita pakak mikir. Kerana ziarah kubur ni masuk dalam ibadah, masuk amal yang soleh. Senantiasa kita amat-amati supaya amalan soleh kita itu tidak punah, supaya amalan soleh kita itu diterima oleh Allah SWT. Kerana ziarah kubur ni salah satu daripada perkara yang sunnah yang ada pada beberapa manfaat. Hanya kita kena beki adat-adat cara ziarah kubur tu, kena beri salam ke dia kepada ahli kubur. Lepas tu kita kena pergi baca Quran dia, kena pergi baca Yasin, kena pergi berzikir, kena pergi istighfar, kena baca tu. Nak hati-hati yang betul. Kali itu nak hati betul-betul tu, jangan kita buat pergi perkara jadi sebab bagi liar hati.
Setengah daripada perkara sebab jadi liar hati, kita bagi belaka budak kita gi perempuan hak muda gi hak tua gi duk bercampur aduk kat tepi kubur. Kamu dia campur aduk dengan tidak ada batas, dengan tidak ada hijab orang perempuan dengan laki-laki, hukumnya tidak baik. Takut-takut jadi luput hikmat kita ziarah kubur. Jadi manakala luput hikmat ziarah kubur kita ziarah pun tak ada pahala, dan orang mati pun tak boleh nak ambil manfaat dengan kita ziarah. Betullah kau ibu dan kau bapa muslimin dan muslimah, cuba kita ambil perhatian tahun ini mana kita nak buat perubahan kita. Setengah daripada kita nak ukar takut capur gaul di kubur, kita berehat samutara makan. Kita pergi kau laki-laki belaka, hati kita jinak, hati kita kosong, pakai pergi berzikir, pakai pergi baca Quran, pakai istighfar dan hadiah kepada muslimat yang ada dalam kubur. Mata kita kalau kita pergi itu bagi laki-laki saja. Pas kalau orang perempuan pergi juga, masalah lagi dia. Pas makan ni, klik makan di rumah masing-masing. Ada apa lagi dekat kubur tu, klik makan di rumah masing-masing. Mu nak pergi baca dakwah rumah tu, nak pergi baca dakwah rumah ni, supaya rahmat dan berkat di dalam rumah kita. Ada apa di kubur, payah nak jaga kerana dia tak ada hijab. Itulah bui peringatan kepada muslimin dan muslimat, bersabit dengan kita duduk di dalam bulan Syawal, mula daripada puasa Syawal hingga seterus kepada ziarah kubur. Dan ada lagi lebih kurang, ibu bapa muslim muslimat di raya ni tu pula tutup lebar letak semaya apa ni? Semaya tasbih. Bagus. Dia mau kata ambil mana pula nak semaya sebah. Tak ada apa, kerana semaya sebah ni tidak ada waktu, dia masuk dalam sunat mutlak. Kali tu dah ada masa raya ni atau malam tu, pakai semaya tu lebar. Semaya malam apa boleh, semaya tasbih, semaya tengah hari apa boleh. Pakai tubik ramai-ramai semaya tasbih. Hak molek dah, beki sikit-sikit je. Ziarah kubur ada nah. Apa ni ziarah kubur molek, beki jaga dia. Semaya tasbih molek, beki jaga dia. Lepas tu kita hubung aku, ziarahmu ziarah aku, maafmu maafku, tolongmu tolong aku, kasih sayangmu kasih sayangku, supaya kita amalan kita terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita manakala buat betul dengan apa hak Tuhan tunjuk, hak Nabi contoh, maka kita ada barakat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berkat dalam hidup kita. Manakala berkat dalam hidup kita, berkat dunia dan akhirat. Itulah peringatan yang rekah ini. Mudah-mudahan peringatan yang rekah ini jadi manfaat bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan yang awak. Tak apa. Dia tanya apa dia nak maya lah ni kena masuk tanya tu. Nak alkohol ya. Ada ke atas maya ni. Dengan alkohol tu. Alkohol. Jadi kita nak semaya pergi basuh dengan alkohol. Jatuh ke air semaya? Tak jatuh. Tapi air semaya, air alkohol tu duk boleh sebahak. Setengah kata najis, setengah kata tak najis. Hak molek kita basuh dengan air alkohol tu, kita pergi basuh dengan air mutlak semula. Jadi kita basuh dengan air alkohol tu, air semaya kita tak batal. Tapi yang kita dak wawihnya alkohol tu najis ke tak najis. Jadi pecah dua. Sebahagian kata alkohol ni tak najis, sebahagian kata najis. Kali itu dah jadi sebahak. Kali itu manakala demo paksa suruh kita basuh alkohol, kita pergi basuh dengan air mutlak semula pula baru semaya. Itulah terlebih comel. Daripada
puasa wajib tak habis. Lepas tu nak puasa sunat. Boleh ke tak? Boleh. Qada kita tak habis lagi tapi nak puasa sunat boleh. Tapi kurang molek. Hak molek kita qada hak wajib habis dulu. Kita tinggal berapa hari, tinggal ni hari, habis ni hari baru kita puasa sunat. Itulah afdal. Ni suruh apa jelas cara maya tasbih. Sunat tasbih. Semaya sunat tasbih ni ke pihak dia kaum muslimat kalau pandai tengok kita, demo kita tengok kita dalam perukun ni dia ringkas. Kaum muslimin dan muslimat kita perukun ni yang ada dalam rumah demo pergi balik. Gue temu ke pihak semaya tasbih dia ada 2-3 ke pihak. Dalam perukun ni ada 2-3 ke pihak semaya tasbih demo pergi murajaah sendiri dalam perukun ni. Salah satu pada ke pihaknya dia di dalam kiyai pak tu 15 kali. 15 kali tasbih. Kiyai pertama 15 kali, kiyai yang kedua 15 kali, kiyai yang ketiga 15 kali, kiyai yang keempat 15 kali. Lepas tu hal lain 10-10. Dalam rakaat 10, dalam sujud 10. Lepas tu kira satu rakaat tu boleh 75 tasbih. Tak silap ingat. Satu rakaat boleh 75 tasbih. Dan 4 rakaat tu cukup 300 tasbih. Apa tu dia pergi murajaah kitab perukun ni hak Syekh Muhammad Asad Al-Banjari tu. Habis. Kiranya nak baca ke apa habis masa di ziarah kubur. Boleh. Ada setengah-setengah surah baca Yasin. Ada fadilat kita ziarah kubur pergi baca Yasin. Ada fadilat juga. Baca Yasin sedia hadiah kepada ahli kubur muslimin. Dia aku baca Yasin habis sekali ni dan aku hadiahkan pahala kepada ahli kubur daripada muslimin dan muslimah. Patu istighfar, patu baca qur'an dan baca Quran dan sebagainya. Baca masa duk kubur tu kena hadiah tak? Hak molek hadiah. Tapi kalau baca di kubur tak kena hadiah dah, tapi hak molek hadiah. Kalau kita ingat nama tu hadiah. Kalau ia umum ni molek dan siapa ke pahala aku baca Quran ni kepada muslimin dan muslimat yang ada di kubur ini. Ya tu sunat semaya, sunat takbir tu masa nak lebih. Tengah hari kau malam. Dia ada kabiat, ada boleh semaya malam, boleh semaya tengah hari. Faham mana lebih? Malam tu afdal. Kerana dia masuk dalam sunat mutlak. Kalau masuk sunat sebelah malam ni afdal kerana susah. Kata buat malam tu afdal. Tengok muslihat kita lah. Kalau kita semaya malam orang banyak ke tak? Banyak, silakan. Tapi kalau kita semaya malam orang tak banyak, orang semaya pagi banyak, kita semaya pagi. Boleh kedua. Tengah hari boleh, malam boleh. Tapi afdal malam. Kayaknya ziarah kubur afdal hari gapo? Hari ni tu afdal tak? Ziarah kubur ni setengah-setengah kitab dia rayaknya masa sangat-sangat kuat tutup je. Malam Jumaat dan hari Jumaat. Malam Jumaat dan hari Jumaat tu masa hok kuat tutup ziarah. Hak tu ya contoh dengan Nabi. Ataupun kata setengah lama malam satu hingga naik matahari dan juga hari Asna. Sebab apa? Kerana tiga-tiga saat ni tu malam Jumaat, hari Jumaat, malam satu dan hari Asna tu kerana ada riwayat segala roh-roh yang mati dipulai kepada kubur. Itulah kuat ziarahnya. Adapun di raya ni tak ada sebab. Tapi tak ada salah. Tu. Itulah lebih kurang kepada kau ibu bapa muslimin muslimah. Sampai dengan kita ziarah kubur. Pendek kata
kita pergi tu we ada hikmah. Satu, kita nak ingat ke mati. Yang kedua, we tupu sikit dengan dunia. Yang ketiga, we ingat ke akhirat. Lepas tu kita pergi baca we betul dengan ikhlas hati, dan kita hadiah kepada muslimin dan muslimah. Kita boleh pahala, kita jadi nafaat, orang dalam kubur jadi munafaat. Begitulah lebih kurang kepada muslimin dan muslimah. Mudah-mudahan dengan peringatan yakah jadi munafaat bersama. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.